Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk pada bahagian kedua daripada litar first order, di mana pada bahagian kedua ni kita akan membincangkan step response. Kalau kita lihat kepada free source bermaksud daripada satu litar yang ada punca bekalan, kemudian kita putuskan punca bekalan tersebut. Tetapi step response dia agak berbeza, di mana dalam step response kita nak tengok kelakuan sesuatu litar sekiranya ada perubahan pada voltan ataupun pada arus. Dan perubahan pada voltan atau arus ini adalah perubahan yang kita panggil sebagai perubahan mendadak, di mana perubahan mendadak ni kita akan hasilkan menggunakan switch lah. Di mana kalau kita lihat pada litar ini, kita ada satu punca bekalan, ada R dan juga ada C. Pada T sama 0 barulah switch ini ditutup. Maksudnya barulah kapasitor ni akan mendapat voltan. Dan kita nak tengok dia punya kelakuan litar tersebut. Dan jadi kalau kita tengok kepada litar RC, kalau kita tengok pada litar RC, bahawa voltan pada kapasitor tidak boleh berubah secara mendadak lah. Jadi kalau kita lihat kepada keadaan voltan ini sebelum switch on, pada keadaan asal yang ini kita panggil sebagai keadaan initial. Yang ini kita panggil sebagai keadaan mula switch di-on-kan pada switching function, di mana pada keadaan initial ni adalah T kurang daripada 0. Pada keadaan switch ini adalah semasa T lebih besar atau sama dengan 0. Dan ini juga kita panggil sebagai V0, iaitu voltan awal. Kalau kita mengambil kepada satu litar RC, di mana apa yang kita nak tengok adalah voltan pada kapasitor. Dan kalau kita lihat kembali kepada konsep asas, beranggapan bahawa arus yang lalu pada litar ini adalah I. Dan kalau kita pergi pada konsep asas, ataupun kalau kita tengok kepada kita punya litar yang ini, jadi arus kali dengan R sini, kita nak melihat hanya nilai voltan V ditolak dengan Vs UT. UT ni adalah unit response, adalah 0. Dan kalau kita lihat semula bahawa arus yang lalu pada litar ini, kita boleh ambil di sinilah. Katalah arus lalu pada R adalah voltan bagi dengan R. Tapi kalau kita nak tengok arus juga yang lalu pada kapasitor ni adalah arus dia adalah I dia adalah C dV bagi dengan dt. Jadi kalau kita lihat kepada yang ini, jadi kita akan gantikan I. Jadi kalau kita tengok kepada persamaan itu, jadi kita gantikan I di sini dengan C dV ber-dt kalikan dengan R tambah V pada kapasitor tolak Vs UT sama dengan 0. Dan kalau kita kembangkan semula yang ini, kita akan dapat RC dV per dt tambah V sama dengan Vs UT.
Dan kalau kita kembangkan lagi semula, kita akan dapat persamaan yang inilah. Okey, jadi dV bagi dt tambah V per RC sama dengan VS bagi RC kali dengan UT. Jadi itu untuk pada keadaan umum. Jadi kalau pada keadaan T lebih besar daripada kosong ataupun selepas switch ditutup dalam contoh ini, kita dapati bahawa dV per dt tambah V bagi RC sama dengan VS per RC, dengan beranggapan bahawa step respons ini adalah 1. Yang beranggapan step respons ini adalah 1. Jadi kalau kita susun semula dalam bentuk dV bagi dt, kita akan dapat inilah. dV bagi dt, kita akan pindahkan ini ke sebelah. Jadi minus V tolak VS bagi dengan RC dV bagi dt. Jadi kalau kita buat pengkamiran, jadikan lun, dia akan dapat begini. Kalau kita buat conversion, kita akan dapat adalah bentuk exponential. Kita akan dapat V tolak VS bagi dengan V out V naught tolak VS sama dengan eksponen minus T per T, di mana minus T per tau, di mana tau ni adalah kita punya time constant. Dan persamaan umum untuk voltan pada litar RC adalah VT. VS adalah kita punya nilai yang kita panggil sebagai V infinity ataupun V selepas switch ditutup. V out lah nilai awal, ni initial. Ini adalah VS adalah nilai pada yang kita panggil T lebih besar daripada kosong. Ini initial lah pada T kurang daripada kosong. Okey. Jadi V out V naught tolak VS eksponen minus T bagikan dengan tau. Jadi kalau kita lihat kepada perubahan dalam 1 liter RC, di mana sekiranya masa tu sebelum switch ditutup. Ni kita tengok switch tutup ataupun switch dibuka lah. Okey. Untuk contoh ni switch ditutup, di mana semasa switch ditutup kita ada voltan bekalan. Jadi pada masa T kurang daripada kosong, kalau kita lihat di sini kita ada nilai V out ataupun V naught, tu nilai awal. Di mana kalau T lebih besar daripada kosong, dia akan tengok pada kita punya exponential yang ni lah. Jadi exponential yang ni bergantung pada kita punya nilai tadilah VS tambah V naught tolak VS eksponen minus T bagikan dengan tau. Jadi inilah kita punya respons yang penuh untuk litar RC, di mana sekiranya kita membekalkan satu punca voltan kepada litar tersebut dan beranggapan bahawa kita punya kapasitor tu telah ada cas pada awalnya. Okay, kalau kita lihat kepada persamaan secara umum dalam kita punya perwakilan VT, perwakilan VT diwakilkan satu persamaan umum, iaitu VS tambah V naught tolak VS eksponen minus T dibagikan dengan tau. Di mana persamaan umum ni menyatakan bahawa ada kita panggil sebagai initial charge awal lah. Okey, jadi kalau kapasitor, sekiranya kapasitor tu tidak ada cas pada awalnya. Jadi kalau kita lihat pada persamaan ini,
pada keadaan T kurang daripada kosong, dia tak ada cas. Jadi secara ringkasnya V0 dia adalah kosong. Jadi kalau kita tengok, kita kembangkan balik persamaan ini, jadi VT sama dengan VS tambah kosong tolak VS T minus T bagikan dengan tau. Jadi kita akan dapat VS tolak VS eksponen minus T dan juga tau. Jadi kalau kita ringkaskan, kita akan dapat yang ini lah, dalam bentuk begini. Ini dengan beranggapan bahawa tiada cas pada kapasitor untuk nilai awalnya. Jadi kalau kita lihat kepada step response ni, dia akan ada dua jenis response, iaitu yang kita panggil sebagai transient response, di mana transient response ni mewakili respons lita dalam bentuk sementara, dan dia akan berkurangan, dia akan menyusut, dia akan lenyap dengan masa. Jadi kalau masa tu panjang, dia akan dia punya respons tu makin lama makin tak ada. Dan juga dipanggil sebagai, satu lagi adalah yang dikenali sebagai steady state response. Steady state response ni adalah kelakuan lita untuk jangka masa yang panjang, dan dia bergantung kepada jenis bekalan yang kita letakkan ataupun yang kita apply kepada lita tersebut. Jadi kalau kita tengok kepada kita punya respons secara keseluruhan, ataupun respons ni kalau dalam bahasa Melayu adalah sambutan ni, punya respons ataupun kelakuan secara keseluruhan adalah terdiri daripada part sementara yang kita bagi sebagai transient, dan juga part yang kekal, iaitu part yang kita panggil sebagai steady state response. Jadi kalau kita lihat pada persamaan asal tadi adalah VT VS tambah V0 tolak VS eksponen minus T dibagikan dengan tau. Di mana kalau kita lihat di sini, VS ni adalah yang kita panggil sebagai voltan infinity ataupun voltan pada keadaan satu jangka masa yang panjang. Di mana V0 ni adalah, yang ini kita panggil sebagai permanent ni, permanent. Yang ini kita panggil sebagai temporary punya response, V0. Okey. Dan kalau kita lihat, kita boleh letakkan secara umum bahawa satu sambutan voltan, respons voltan terhadap masa Vt adalah V infinity tambah dengan V0, V awal, tolak V infinity eksponen minus T dibagikan dengan kita punya time response. Okey, dan kalau kita lihat bawah sini adalah di mana V0 itu adalah nilai voltan awal pada kapasitor, dan V infinity adalah nilai akhir kapasitor setelah kita punya bekalan dibekalkan, dan tau tu adalah kita punya pemalar masa kita ataupun time constant kita. Jadi kita tengok satu contoh di mana contoh ini membincangkan ada satu Swiss yang akan bergerak daripada A kepada B dalam tempoh satu tempoh di mana pada T kurang daripada kosong, dia berada pada position A. T lebih besar atau sama dengan kosong, dia berada pada position B. Dan kalau kita lihat
Setiap kedudukan A dan B ni, dia akan ada punca bekalan yang disambungkan. Dia tidak kita panggil punca bekalan tu tidak diputuskan. Okay, dan B bersama. Dan A, punca bekalan ni adalah 24 volt. Pada position B, apa yang membekalkan bekalan pada kita punya litar adalah bekalan 30 volt. Jadi kedua-dua ni mempunyai punca bekalan yang berbeza. Jadi kita akan tengok satu persatu, di mana pada T kurang pada 0 dia akan berada pada kedudukan A. Okey. Dan kalau kita ingat kembali bahawa pada litar DC, kapasitor akan dianggap sebagai litar terbuka. Jadi ini kita akan anggap sebagai open lah. V ni kita akan anggap sebagai open. Kapasitor ni kita akan anggap sebagai open, dan V ni adalah sama dengan nilai voltan pada 5K. Dan kita akan dapat, kalau kita gunakan voltage divider sebagai contoh yang ni, saya lukis semula. Jadi kalau kita lihat bahawa ni ada 24, ini adalah 3K, dan ni adalah 5K. Kapasitor ni kita anggap sebagai terbuka dalam litar DC. Okay, jadi kita punya voltan di sini adalah sama dengan kedudukan voltan pada 5K. Jadi kalau kita gunakan voltage divider 5 dibagikan total kita punya reference, total kita punya resistance, 5 tambah 3 dapatlah 5K. Ni 5K 5 tambah 3K kali dengan 24, kita akan dapat 15 volt. Jadi oleh kerana voltan pada kapasitor ni tidak boleh berubah secara mendadak, jadi voltan pada nilai awal adalah sama dengan voltan sebelumnya. Okay, iaitu V0 adalah sama dengan V0 minus, iaitu sebelum switch tu tertukar kepada kedudukan B, dan sama juga dengan V0 plus, iaitu semasa kedudukan switch pada kedudukan B. Jadi kalau kita lihat bahawa V0 adalah 15 volt. Jadi pada T sama dengan 0, kalau kita lihat semula, ini pada T kurang 0. Okay, pada kedudukan B atau pada kedudukan ini pada switch A, ini pada switch pada kedudukan A, ini switch pada kedudukan B, di mana sekarang adalah T lebih besar daripada 0. Kalau kita lihat bahawa apa yang tinggal di sini adalah 4K 30 volt, dan kapasitor masih dianggap sebagai terbuka kerana dalam litar DC kapasitor dianggap sebagai satu litar terbuka. Jadi nilai V kita adalah nilai V yang di sinilah. Jadi kalau kita lihat bahawa nilai 4K ni akan merujuk kepada kita punya nilai R Thevenin kita 4K. Okay, dan time constant bergantung kepada nilai C juga. C kita kekal adalah 0.5 milifarad. Jadi kita punya time constant adalah Thevenin 4 kali 0.5 dapatlah 2 saat. Okay, ni apa yang saya dah sebut tadi, bahawa dalam kita punya kedudukan B pada T lebih besar daripada 0, yang akan ada hanyalah satu perintang RK 30 volt
Dan inilah kapasitor. Kapasitor kita dianggap terbuka pada litar DC. Oleh sebab tu V infinity kita adalah nilai 30 lah. Jadi kita akan dapat bahawa V infinity adalah 30, V0 15, apa yang kita kira tadi. Jadi V infinity sama ni lah juga 30. Jadi ini 30, ini sama juga 30. Yang ini adalah 15. Dan nilai tau kita adalah 2 saat. Iaitu kita kira tadilah, apa yang kita kira tadi, tau adalah Thevenin kali dengan C, iaitu 4K dikalikan dengan 0.5 mili. Dapatlah 2 saat. Okey, jadi persamaan terakhir adalah 30 tambah 15 tolak 30. Yang ini kita boleh ringkaskan juga menjadi 30. Okey, tolak 15. Eksponen tolak T per 2 dalam unit voltan. Jadi kalau untuk T sama dengan 1, gantikan nilai T di sini menjadi 1. Jadi kalau 4, gantikan dengan nilai 4. Jadi untuk 1 saat, voltan yang dihasilkan pada kapasitor itu adalah 20.9 volt. Dan pada 4 saat, dia meningkat menjadi 27.97. Jadi kita tengok satu contoh yang lain yang menggunakan konsep yang hampir sama. Iaitu 1 liter RC, di mana switch ini, switch yang di sini akan tertutup pada masa T sama dengan 0. Jadi kita nak tengok apakah nilai VT secara umum dan juga nilai VT pada 0.5 saat. Okey. Ada dua perkara yang kita nak tengok lah. Jadi apa yang kita boleh lihat, kita kena cari T0 dahulu. Jadi kalau kita lihat kepada T kurang daripada 0. Okey. Dan kalau kita lihat di sini, ada satu punca berkala 15 yang disambungkan dengan 2 ohm, dan ada satu kapasitor sebanyak 1/3 farad. Dan di sini kita buat rujukan V. Okey, untuk litar DC, oleh kerana satu bekalan DC dibekalkan kepada kapasitor, dia beranggapan bahawa kapasitor ini akan menjadi litar terbuka. Oleh sebab tu, kita punya litar sebenarnya adalah dalam bentuk beginilah. Litar yang terbuka di sinilah. Ini menggantikan tempat nilai C. Jadi kalau kita lihat bahawa nilai V 0 minus adalah nilai 15 volt. Dan oleh kerana voltan pada kapasitor tidak boleh berubah secara mendadak, 15 volt juga adalah nilai V0 dan juga nilai V0 plus, iaitu selepas switch tu ditutup pada awalnya lah. Okey, dan kalau kita lihat kepada kita punya litar, okey, ni pada T lebih besar daripada 0. Okey, apa yang berlaku, switch tu akan tertutup lah. Jadi apa yang ada adalah satu litar yang lain. Di sini plus, ini minus, 15. Dah 2 ohm. Ini dah tutup ni. Switch dah tutup.
6. Ini dah 7.5. Okey. Dan ada juga di sini. Oleh kerana litar ini adalah litar DC, kita beranggapan bahawa kapasitor akan dianggap sebagai satu litar terbuka. Di sini mengganti kapasitor, jadi nilai ini adalah nilai V tambah tolak V. Jadi kalau kita tengok kepada litar yang sini, okey, kita nak cari R Thevenin. Okey, bagaimana nak cari nilai R Thevenin di sini? Kalau kita gunakan konsep Thevenin, punca bekalan kita akan, punca voltan kita akan tutup, kita akan shortkan, iaitu jadi nilai 2, nilai 6. Punca bekalan ni kita akan pintaskan. Yang ni pun kita akan pintaskan lah. Jadi R Thevenin adalah nilai 2 selari dengan 6. Kita tengok 2 dan 6 ni kedudukannya selari. Jadi 2 selari dengan 6 kita akan dapat nilai 3/2. Okey, kita punya C, kita punya nilai C adalah 1/3. Nilai C kita pada awalnya adalah 1/3. Nilai C adalah 1/3. Jadi kalau kita nak dapatkan kita punya time constant, untuk time constant kita adalah tau sama dengan R Thevenin kali dengan C. 3/2. Jadi punya time constant tau adalah R Thevenin kali dengan C. R Thevenin kita adalah 3/2 kali dengan C adalah 1/3. Kita akan dapat 3/6 ataupun separuh lah, kita perlu. Okey. Dan kalau kita lihat sekali lagi pada T lebih besar daripada 0, saya lukis semula litar yang ini. Okey, dan kita dah tahu bahawa kita punya time constant tau adalah 1/2. Dan kalau kita lihat di sini, mengandaikan bahawa kita punya litar ni adalah arus di sini I, jadi 2I tambah 6I tolak 7.5 tolak 15. Ini kita gunakan KVL sama dengan 0. Jadi kita akan dapat 8I tolak 22.5 sama dengan 0. Jadi I adalah 22.5 dibagikan dengan 8, kita akan dapat lebih kurang 2.8125 M.
Okey, bagaimana kita nak dapatkan nilai V? Jadi kalau kita lihat di sini kita punya arus kita dah tahu secara keseluruhan I itu adalah 2.8. Jadi kita boleh tengok V ni, kita akan lihat pada satu loop yang kecil. Loop yang kecil iaitu pada loop yang di sebelah dalam. Okey, jadi kalau kita tengok, kita boleh ambil yang pertama atau yang kedua. Jadi kita ambil yang bahagian kedua, kita ambil yang di sebelah dalam ni, I. Ni kalau kita pergi di situ adalah 6 I tolak 7.5 tolak V sama 0. V ni rujukan di sinilah, rujukan untuk kita punya nilai kapasitor tadi adalah 0. Jadi secara tak langsung V adalah 6I tolak 7.5. Jadi kita masukkan nilai I yang kita dah dapat tadilah 2.8125 tolak dengan 7.5. Nilai ini kita akan dapat lebih kurang 9.375. Dan nilai ini adalah nilai V infinity, iaitu V selepas switch ditutup. Jadi kalau kita tengok kepada persamaan asal, iaitu persamaan secara umum, secara generalnya adalah diwakili oleh VT V infinity tambah V0 ataupun V0. Nak tulis V0 boleh, nak tulis V dalam bentuk kurungan kosong pun boleh. Jadi mana-manalah. V0 tolak V infinity eksponen minus T dibagikan dengan tau. Jadi V infinity kita adalah 9.375 tambah V0 kita adalah 15 tolak 9.375 eksponen minus T, tau kita adalah 1/2. Jadi kita akan dapat akhirnya 9.375 tambah 5.625 eksponen minus 2T dalam bentuk volt. Jadi kalau kita nak lihat pada T sama dengan 0.5, jadi V pada 0.5 adalah kita masukkan nilai tadilah 9.375 tambah 5.625 eksponen minus 2 kali dengan 0.5. Jadi kita akan dapat lebih kurang 11.44 volt. Kita tengok contoh kepada litar RL, di mana dalam storage element apa yang boleh disimpan adalah medan elektrik. Kalau dalam RC, medan elektrik itu akan diterjemahkan dalam bentuk voltan. Kalau dalam litar RL, induktor itu akan menterjemah medan elektrik yang tersimpan dalam bentuk arus. Oleh sebab itu dalam RL kita bincangkan perwakilan kita punya kelakuan litar dalam bentuk arus IT. Okay, dengan beranggapan bahawa ada voltan bekalan DC ataupun punca arus DC yang dibekalkan kepada satu litar RL, dan cara pembekalan tu adalah dengan menggunakan switch. Dan kalau ada switch, kita ada perubahan secara mendadak lah dalam litar RL.
Dan kalau kita tengok kepada respons yang sebelum ni, step response, kita boleh bagikan kepada dua, iaitu transient response yang berbentuk sementara, temporary, dan juga steady state response yang dalam bentuk kita panggil sebagai long term ataupun permanent. Okey. Dan kalau kita lihat kepada respons arus dalam bentuk zeta RL, ia adalah dalam bentuk menyusut, nilai yang menyusut, di mana IT itu adalah IT ni adalah kita panggil sebagai transient response, ini transient, okay, ataupun yang sementara. Dia menyusut daripada nilai awal dengan eksponen minus T dibagikan dengan kita punya time constant tau. Jadi kalau kita tengok, time constant kita adalah diwakilkan oleh L bagikan dengan R. Kalau RC adalah untuk time constant liter RC lah, tau sama dengan R kali C. Tapi untuk liter RL, tau adalah L bagikan dengan R. Jadi kalau kita tengok kepada kita punya steady state response selepas switch ditutup, kita akan tengok bahawa transient response tadi makin lama makin menyusut ni, sebab dia akan ada decay time ni, yang kita panggil sebagai IT tadi tu. IT adalah satu nilai awal menyusut secara eksponen dalam bentuk masa dan kita punya time constant tadi. Okey, dalam selepas dibekalkan dalam satu tempoh yang agak panjang, okey, induktor ni kalau kita bekalkan dengan 1 liter DC, lama-lama dia akan jadi short circuit. Ataupun kalau kita tengok behavior induktor dalam liter DC, dia akan dianggap sebagai short circuit. Kita beranggapan bahawa dengan masa, lama-lama lepas dia charge ni penuh, lama-lama dia akan jadi short circuit dan voltan melintasi ni akan menjadi kosong. Jadi apa yang melalui kita punya R ini, okey, apa yang didapati bahawa nilai V ni sama juga dengan nilai yang lalu pada perintang. Jadi kalau kita dapati bahawa arus pada keadaan steady state adalah Vs dibagikan dengan R, di mana L ni kita dah beranggap bahawa dia dah short circuit. Okey, jadi kita punya respons keseluruhan ni adalah kita punya I transient kita ditambahkan dengan I steady state. I transient adalah A eksponen minus T bagi dengan tau tambahkan dengan Vs bagikan dengan R. Oleh kerana arus pada induktor tidak boleh berubah secara mendadak, jadi arus semasa switch ditutup adalah sama dengan arus pada keadaan awal. Itu juga yang kita bagi sebagai I naught. Jadi pada T sama dengan kosong, arus adalah A tambah Vs bagikan dengan R, di mana A ni adalah keadaan awal kita. Okey, jadi kalau kita lihat kepada kita punya persamaan akhir, okey, ni adalah kita punya okey, kalau kita tengok pada persamaan yang secara general ni, I sama dengan IT tambah ISS. Okey, IT adalah A eksponen minus T bagi dengan tau, di mana ISS adalah Vs dibagikan dengan R. Jadi kalau kita tengok kepada kita punya fungsi, di mana pada T sama kosong, okey, pada keadaan awal, pada keadaan yang temporary di sini, dia akan ada
sedikit perubahan iaitu kalau kita lihat di sini, jadi persamaan ini akan jadi A sama dengan I0 tolak VS bagikan dengan R. Itu kita punya A tadilah. Jadi kalau kita gantikan balik dalam kita punya persamaan ini akan jadi I0 tolak VS bagikan dengan R eksponen minus T dengan tau tambah VS bagikan dengan R, ataupun ditulis sebagai bentuk begini. Okey, dan kalau kita lihat juga bahawa dia juga boleh diwakili oleh satu bentuk umum, iaitu IT sama I infinity. Kita punya I infinity kita, I pada steady state. Okey, ditolakkan dengan I0. Ni kita punya I0. I kosong kita. Dan ini juga adalah I infinity. Jadi persamaan inilah persamaan yang lebih umum lah. Jadi sekiranya kalau kita tengok konsep asal tadi, kita dapati bahawa IT diwakili oleh ISS, iaitu VS bagikan dengan R. Kita buat I infinity kita tadi ditambah dengan I0 tolak VS bagikan R kali dengan eksponen minus T bagikan dengan tau, di mana ini adalah I0, ini juga adalah I infinity. Jadi sekiranya I0 tu adalah kosong, okey, sekiranya ini adalah kosong, jadi kita gantikanlah VS bagikan dengan R tambah dengan kosong lah. Kosong tak ada, jadi tolak VS bagi R eksponen tolak T bagi dengan tau. Jadi secara akhirnya kita boleh wakilkan dalam bentuk yang lebih ringkas. Okay, dan kalau kita dapati bahawa pada keadaan ini lama-lama dia akan menyusut lah. Okay, kita tengok contoh yang ketujuh, di mana contoh ni kita nak tengok kelakuan ataupun perubahan nilai arus I di sini, iaitu pada induktor. Sekiranya fuse ni daripada keadaan asal ditutup dan kemudian kita buka semula. Dan kalau kita tengok kepada keadaan yang awal yang mula-mula, kita dapati bahawa litar ini adalah dalam bentuk beginilah. Ini pada T kurang daripada kosong, 10 volt. Ada nilai 2, nilai 3. Ini induktor. Dan kita tertutup. Kita tertutup lah. Kita akan shortkan di sini. Kita ada 2. Kita ada 3. Kita ada 1/3 Henry. Okey, ni kita punya arus. Okey, dengan beranggapan bahawa kalau kita lihat di sini, pada litar DC, induktor akan dianggap sebagai short circuit. Jadi kat sini kita akan anggap sebagai short lah. Ni short circuit. Dan kalau kita lihat di sini, 3 pun ini adalah pada keadaan short circuit, kerana 3 dan 1 litar pintas akan dianggap sebagai 1 litar pintas. Dan hasil kita punya litar akhir adalah dalam bentuk yang lebih ringkas begini, 10. Hanya tinggal nilai 2 di sini dan nilai arus I di sinilah. Jadi kita akan dapat arus adalah 10 bagikan dengan 2, kita dapatlah 5 ampere.
Dan oleh kerana arus pada induktor tidak boleh berubah secara mendadak, jadi kita punya I0 ada sama dengan I0 plus dan juga I0 minus, iaitu 5 M. Dan pada keadaan T lebih besar daripada kosong, kalau kita tengok pada T lebih besar daripada kosong, pada kedudukan T lebih besar daripada kosong, okay, keadaan ini terbuka. Jadi apa yang berada di situ adalah 10, 2, 3 dan juga induktor. Okey, I. Okey, dan juga dalam litar DC. Okey, kita beranggapan ataupun dia induktor ni akan dianggap sebagai satu keadaan tertutup. Okey, sebagai satu litar yang dipintaskan. Jadi kita gantikan dengan satu litar pintas di situ. Induktor tadi kita gantikan dengan satu litar pintas kat sini. Okey, dan kita dapatkan dia punya I, iaitu I pada steady state. Jadi kita dapatkan I ni adalah I pada steady state. Jadi I steady state, kalau kita tengok kepada kita punya persamaan asas hukum Ohm, jadi V bagi dengan R, jadi V kita adalah 10, R kita adalah 2 tambah 3 adalah 5. Jadi 10 bagi dengan 5 dapatlah 2 ampere. Jadi untuk mencari time constant, kita perlu tahu R Thevenin. Jadi bagaimana dapatkan nilai R Thevenin? Jadi kalau kita lihat kepada kita punya litar asal tadi, pada kedudukan T lebih besar daripada kosong. Dan kalau kita nak tengok R Thevenin, kita tengok pada kedudukan kita punya elemen storage elemen kita. Okey, kalau kita lihat balik di sini, kita ada 10, kita ada 2, kita ada 3, dan sini kita punya L ataupun kita punya arus. Okey, jadi kalau nak mencari R Thevenin, jadi kita buka L ni dulu, kita akan jadikan sebagai satu reference. Jadi untuk kita punya punca voltan, kita akan pintaskan short circuit. Jadi yang ini kita akan pintaskan perintang pada yang sama, 2 ini dan 3, di mana kedudukan induktor kita punya sini adalah di sinilah L kita. Jadi kalau kita lihat bahawa kita punya R Thevenin adalah 2 dan 3, jadi dia akan sambung secara siri di sini. Jadi oleh sebab tu R Thevenin adalah 2 tambah 3 dapatlah 5 volt. Jadi kalau kita tengok time constant kita adalah, di mana L kita adalah 1/3 Henry, dengan persamaan asas tau sama dengan L bagi R. Dan kalau kita kurangkan balik, tau adalah L bagi R Thevenin. L kita adalah 1/3, R Thevenin kita adalah 5. Jadi kita akan dapat 1/15. Jadi oleh sebab tu kalau kita masukkan semula, I infinity kita dapat daripada persamaan asal tadi adalah 2, I0 5, I infinity samalah 2, E minus T bagi T. Jadi kita dapat E minus T, tahu kita adalah 1/15. Jadi kita akan dapat 2 tambah 5 tolak 2 eksponen minus 15T, dan hasil akhir kita adalah 2 tambah 3 eksponen minus 15T ampere. Itu persamaan dalam apa yang arus yang lalu pada kita punya induktor secara keseluruhannya. Jadi kita nak tengok kita punya contoh terakhir, iaitu contoh 8, di mana pada contoh 8 ni kita nak tengok bagaimana arus yang lalu pada kita punya induktor di sini,
Okey. Sekiranya switch ini dibuka pada T sama dengan kosong. Yang kita nak cari kita punya persamaan secara general untuk IT. Harus yang lalu pada 1.5 Henry di situ. Jadi kalau kita lihat satu persatu, pada T kurang daripada kosong. Jadi kita tengok asalnya pada kedudukan asal lah. Jadi kalau pada kedudukan asal, sini ada 5, switch ni tertutup. Dan kita ada 1.5 Henry, 2.5 Henry. Kita ada 10. Dan juga kita ada punca arus sebanyak 6 ampere. Jadi kita tengok kepada konsep yang mula-mula, iaitu kedudukan sesiri dan selari. Kalau kita tengok 5 dan 1 litar pintas di sini pada kedudukan selari, jadi kedudukan ni akan jadi litar pintas, akan jadi short lah, short circuit. Okey, jadi dalam litar DC, induktor kita akan anggap sebagai litar pintas, short circuit. Jadi apa yang berlaku di situ, kalau kita tengok apa yang berlaku di situ sebenarnya adalah 6. Kita ada 6 M di sini. Kita ada 10. Dan kita ada 1 litar pintas untuk kedudukan L. Dan arus tu adalah arus di sini. Jadi secara tak langsung, I pada kosong tolak. Kalau kita nak tengok, dia akan macam litar pintas lah. Jadi I ni sama juga dengan 6 ampere. Dan nilai ni juga adalah nilai arus pada kosong plus, dan juga dikenali sebagai I not. Jadi kita tengok kepada T lebih besar daripada kosong. Apa yang berlaku? Okey, pada T lebih besar daripada kosong, jadi kedudukan asal di sini ni 5. Sekarang ni switch dah terbuka, dah terbuka. Kita ada satu induktor, kita ada satu nilai perintang 10, ni 1.5 Henry. Ini kita punya arus I, dan kita ada punca arus sebanyak 6 ampere. Okey, dan kalau kita tengok kepada kita punya nilai I infinity, bagaimana diterjemahkan. Jadi kita terjemahkan litar yang kita lukis ini semula supaya lebih jelas. Jadi untuk induktor pada litar DC, dia akan dianggap sebagai short circuit. Jadi kalau kita lihat, apa yang tinggal di sini adalah 5. Ni kita punya induktor tadi. Okey, ni 10. Ni kita punya arus. Ni kita punya 6 ampere. Okey, dan kalau kita tengok, kalau kita gunakan current divider, kita boleh dapatkanlah nilai I di sini. Jadi kalau kita kita ambil satu buat pengiraan, jadi R total kita di sini adalah 10 selari dengan 5, kita akan dapat lebih kurang 10/3 ohm.
Jadi kalau kita gunakan current divider, dia berganapan contohnya adalah IX adalah RT dibagikan RX kali dengan IT. Dalam contoh ni kita nak cari adalah I. Jadi I kita adalah kedudukan RT, R total adalah 10/3 dibagikan dengan kedudukan di sini 5 kita, dibagikan dengan 5 kalikan arus total dah 6. Jadi kita akan dapat lebih kurang 4 ampere. Jadi untuk mencari tau, di mana tau tu adalah L bagi R, okay, kita akan tengok kepada kita punya litar yang ini dahulu. Kita akan tengok litar yang ini dahulu lah. Jadi kita akan ambil litar yang warna merah ni. Okay. Jadi untuk punca arus, kita akan tengok secara, kita akan jadikan ni sebagai satu litar terbuka. Okay. Jadi kalau kita nak mencari R Thevenin, okay. Jadi tempat induktor di sini kita akan buka, kita akan buka dahulu. Ini tempat kita punya L. Jadi di sini kita ada 5. Kita ada 10. Okay, dan kita ada kita punya punca arus ni lah. Jadi punca arus dalam litar Thevenin kita akan anggap sebagai terbuka. Ini kita punya punca arus tadi. Ini kita punya punca arus tadi. Jadi kalau kita tengok kepada kita punya R Thevenin pada kedudukan yang ini, jadi R Thevenin kita adalah 10 tambah 5. Kita akan dapat 15 ohm. Jadi tau adalah L dibagikan dengan R. L kita adalah 1.5, R kita adalah 15. Kita akan dapat lebih kurang 0.1 ataupun 1/10. Jadi kalau kita masukkan kepada persamaan yang umum, iaitu IT adalah I infinity tambah I naught tolak I infinity eksponen minus T dibagikan dengan tau. Jadi I infinity kita adalah 4, I naught kita adalah 6, I infinity 4. Okay, eksponen minus T, tau kita adalah 0.1. Jadi hasil akhir kita akan dapat 4 tambah 2 eksponen minus 10 T ampere. Okay, jadi itu saja untuk kita punya kuliah chapter ini. Dan jangan lupa untuk ada assignment ini kita akan masukkan satu lagi assignment dalam individual assignment, dalam individual assignment. Okey, nanti saya akan masukkan dalam author dan tolong hantar ikut waktu yang telah ditetapkan.